Nobri, nombor matrik saya 10 DPM 23F1080. Hai, nama saya Safir Wardah binti Zuraidi. Nombor matrik saya 10 DPM 23F1068. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nofara Liana binti Fadilah Suhaimi. Nombor matrik saya 10 DPM 23F1078. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Zain Irfan bin Zulkarnain. Nombor matrik saya 10 DPM 23F1049. Malaysia merupakan negara yang kaya dengan kepelbagaian etnik, budaya dan agama. Pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia telah dipengaruhi oleh sejarah, migrasi dan interaksi antara pelbagai kelompok etnik. Dari masyarakat Cina, Melayu dan India dan peribumi di Sarawak dan Sabah, setiap komuniti membawa warisan yang unik yang menyumbang kepada identiti nasional. Proses pembentukan ini bukan sahaja melibatkan pengiktirafan perbezaan tetapi juga usaha untuk mencapai perpaduan dan keharmonian dalam masyarakat. Objektif untuk video ini pula ialah untuk membuat pendekatan untuk memupuk masyarakat yang majmuk di dalam negara kita, mengupas tindakan yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk memperkukuhkan masyarakat majmuk di negara, dan seterusnya memahami bagaimanakah masyarakat majmuk terbentuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat tengah hari saya ucapkan kepada Tuan Fazlun dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Jadi hari ini ahli kumpulan kami nak ulaskan ataupun nak memupaskan tentang pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Jadi saya akan mulakan dengan Irfan. Okey, untuk bahagian saya akan menceritakan macam mana Malaysia tu menjadi Malaysia. Macam mana Tanah Melayu menjadi Malaysia. Macam daripada Tanah Melayu menjadi Malaysia. Seperti kita tahu Malaysia ni kaya dengan pelbagai kaum kan, ada Melayu, India, Cina. Tapi macam mana Malaysia tu boleh ada banyak kaum. Boleh bentuk. Okey, ceritanya dia berawal daripada abad yang ke-15 yang di mana pada masa tu, pada zaman tu ialah merupakan zaman kerajaan Melayu Melaka. Pada zaman tersebut. Okey, pada zaman Melayu Melaka tu terdapat pelbagai aktiviti perdagangan. Bila cakap perdagangan ni banyak ada interaksi dengan dunia luar. Banyak dunia luar datang ke Tanah Melayu untuk berdagang. Misalnya orang-orang daripada Arab, China, India, Vietnam, India, semua tu lah datang ke Tanah Melayu sebab Tanah Melayu ni merupakan ada banyak sumber, lokasi yang strategik, kawasan yang strategik. Oleh sebab itu pada masa itu kerajaan Melayu Melaka ni menjadi antara pelabuhan metropolisme yang megah lah time tu. Betul. Kemudian beransur kepada abad yang ke-19 yang di mana British pula datang ke Tanah Melayu. Mereka datang bukan saja datang, mereka juga membawa buruh-buruh daripada India, daripada China. Mereka membawa buruh ni untuk diperkerjakan di Tanah Melayu. Seperti kita tahu Malaysia ni banyak sumber dayanya, sumber mentahnya, di mana mereka membawa China dan India ni, mereka divide kepada beberapa sektor. Misalnya masyarakat China mereka lebih ke arah pelubungan, pergalian, manakala masyarakat India ditempatkan di pertanian, peladangan. Okey, lepas tu beransur pula kepada Perang Dunia Kedua, di mana banyaklah kuasa-kuasa lain datang masuk ke Tanah Melayu. Lepas tu habisnya Perang Dunia Kedua, British telah melakukan penubuhan Melayu Union, perjanjian Tanah Melayu tu, di mana semua ni dibuat untuk mendapatkan hak-hak orang Tanah Melayu. Betul. Namun begitu bukan sahaja masyarakat Melayu yang mendapat keistimewaan, di mana masyarakat India dan China juga dapat kewarganegaraan hasilnya itu. Selepas tu beransur ke hari ini, sejak daripada merdekanya banyak lagi masyarakat India dan China datang ke tanah Malaysia. Dia telah selepas kita merdeka lah Malaysia, sebab dia nampak peluang di mana ada banyak sumber, contoh ada dari segi pengirapan, sebab kita dah aman, harmoni pada masa tu. Lebih macam masyarakat Cina, diorang datang, mereka pun dah selesa dekat sini, so tak ada keinginan untuk pulang ke tanah air mereka sendiri. Betul. Masyarakat Cina lebih ke aktiviti perdagangan pada masa
Manakala masyarakat India lebih ke aktiviti pertanian. Betul, yes. Sampai dah hari ini. Jadi mungkinlah kan. Jadi mungkin Irfan boleh berikan kesimpulan tentang tajuk Irfan. Okey, untuk kesimpulannya terdapat pelbagai usaha dan pelbagai cabaran yang kita telah lalui untuk mencapai kepada titik ini yang di mana masyarakat Malaysia terdiri pada pelbagai kaum dan bangsa. Okay, terima kasihlah Irfan. Jadi mungkin kita boleh teruskan dengan soalan kedua. Mungkinlah Aisyah boleh olahkan apa-apa yang patut datang soalan Irfan. Soalan Irfan, soalan Aisyah. Jadi saya akan membincangkan tentang soalan yang kedua, iaitu kesan ataupun implikasi yang terjadi terhadap masyarakat majmuk di Malaysia selepas zaman penjajahan. So yang pertama, antara 3 kesan yang saya dapat kongsikan, iaitu yang pertama, kepelbagaian budaya. So macam yang kita tahu, bila banyak orang-orang asing masuk dalam negara kita, kita punya kepelbagaian budaya tu semakin banyak. So selepas kemasukan macam yang Irfan cakap tadi, kewarganegaraan diberikan kepada masyarakat Cina dan juga masyarakat India selepas merdeka. So apabila selepas mereka masih lagi berada di sini, so macam yang kita tahu, mereka pun still ada budaya dan juga agama, kepercayaan yang diorang bawa daripada negeri mereka sendiri, daripada negara tanah air mereka. Contoh macam China, diorang datang daripada China, diorang bawa diorang punya kepercayaan, diorang bawa diorang punya budaya. So perkara-perkara macam ni menyumbang dalam kepelbagaian budaya di Malaysia. Macam yang kita tahu, budaya di Malaysia sangat banyak. Kita ada macam-macam jenis budaya, kita ada macam-macam jenis kaum. So benda tu lah yang menyumbang kepada kepelbagaian budaya di Malaysia, yang membuatkan Malaysia ni bukan sahaja kaya dengan sumber, betul, malah kaya dengan budaya. Betul. So yang kedua, kesan dia ialah jurang ekonomi antara kaum. So macam yang saya dan Irfan highlightkan tadi, China mereka tempatkan di pelombongan, India mereka tempatkan di estate, dan manakala masyarakat Melayu menjalankan pertanian. So apabila kita antara kaum ni mempunyai ekonomi yang berbeza, terdapat jurang di antara kita. So kerajaan semasa itu melakukan bermacam-macam strategi untuk merapatkan semula jurang di antara kaum tu. So dasar pecah dan perintah mewujudkan ketidakseimbangan tu, yang mana sekarang ni saya rasa kerajaan dah dapat tangani jurang antara ekonomi kita, supaya kita boleh capai kesamarataan dalam ekonomi. Selain itu, yang ketiga, kita ada perpaduan nasional. Masyarakat majmuk memerlukan dasar perpaduan yang kukuh untuk mengatasi masalah perbezaan kaum dan agama. Macam yang kita tahu, kita boleh macam kerajaan memupukkan rukun negara dan juga untuk memastikan kestabilan politik dan sosial. Betul. Kalau kita ada kalau tak ada kesatu paduan dalam negara ni, susahlah, sebab kita ni antara negara yang banyak kaum, bukan saja China, India, kita banyak lagi budaya kaum-kaum yang lain, kaum-kaum kecil yang lain. So kalau kita tak ada persefahaman, agak susah untuk kita menjaga keharmonian yang dah dibawa daripada dulu selepas merdeka. Betul. So kesimpulannya, masyarakat majmuk selepas penjajahan memerlukan perpaduan dan kerjasama bagi memastikan kestabilan dan kemajuan dalam negara. So pendidikan dan dasar ekonomi yang seimbang adalah kunci utama bagi kita memastikan keseimbangan dalam keharmonian di Malaysia. So itu sahaja daripada saya. Okay, menarik. Agak menarik perbincangan kita tengah hari ni, petang-petang ni. Jadi kita mungkin boleh teruskan dengan soalan yang ketiga. Jadi saya sendiri yang akan olahkan, mungkinlah kan, daripada apa yang Irfan cakap dari zaman penjajahan kepada Aisyah, kepada ada positif, impak positif kat situ. Jadi mungkin negara kita ni dah ada banyak sangat kemajuan. Jadi saya mungkin nak kongsikan dekat kawan-kawan semua tentang kemajuan negara kita hari ni dalam nak bentuk masyarakat majmuk dekat Malaysia. Jadi saya akan kongsikan tentang kesan kemajuan negara dari aspek politik, dari aspek ekonomi, dari aspek sosial. Jadi bagi aspek politik, sekarang hari ni kita dah dapat kestabilan dalam politik. Okay, kita dah ada Perdana Menteri, kita ada yang di-Pertuan Agong. Okay, negara yang ada sistem politik ni, dia akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik tau. Dari segi pelaburan asing, betul, ada tahap kepercayaan awam yang kukuh. Sebab apa? Sebab kita ada perlembagaan. Jadi daripada segi kita punya keputusan tu teramatlah orang kata adil daripada kaum India, Cina dan Melayu.
Jadi dekat dari segi politik juga, dia ada pembangunan ekonomi. Kita dapat tengok persekitaran ekonomi kita sekarang ni dah ada pertumbuhan yang baik. Dari segi Ada kemajuan, ya, kemajuan macam adil. Cina ada kerja, Melayu, India, dia orang dah boleh sara hidup dia orang dengan apa orang kata? Sendirinya. Sendiri macam-macam masing-masing. Okey, untuk aspek ekonomi pula kan, ekonomi sekarang kita dapat lihat semua orang dah ada pekerjaan. Apa yang kita nampak hari ni, berlaku penurunan kadar kemiskinan. Betul tak? Diorang dah ada kerja, betul tak? Jadi bila kita sebut pasal ekonomi, kerajaan kita pun akan bincangkan tentang berlaku penurunan kadar kemiskinan kat dalam negara kita hari ni. Jadi kita tengok dari aspek sosial pula. Dari segi aspek sosial, kita ada perpaduan kaum, dia berlaku keharmonian dan kestabilan sosial. Masyarakat hari ni bila dah merdeka, kita dah tak ada konflik. Kita sentiasa ada solution. Jadi sebab itulah negara kita hari ni dah ada keamanan, kestabilan politik dan macam-macam lagi. Kita aman. Tak kisahlah apa budaya, apa sekalipun kaum dan sebagainya. Jadi kesimpulan hari ni, kesimpulannya untuk saya hari ni, kemajuan negara kita saat ni, pada zaman ni telah memberikan impak yang positif dalam mengekalkan keamanan kita, keamanan negara kita hari ini. Betul. Jadi mungkin kita sama-sama lah hari ini kita akan ulaskan tentang mungkin soalan yang keempat. Kita boleh tengok soalan yang keempat, kita ulaskan sama-sama. Kita boleh kongsikan apa peranan pihak kerajaan nak usahakan kekalkan keharmonian masyarakat dalam Malaysia. Kita ada banyak peranan. Jadi apa agak peranan Irfan? Peranan kerajaan bagi Irfan. Okay, sebagai untuk peranan kerajaan mungkin kerajaan dari segi pendidikan mungkin boleh lebih banyakkan sekolah kebangsaan. Macam mana sekolah kebangsaan ni dia rangkum semua kaum sekali. Betul kan? Lepas tu dia juga menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar kan. So betul. macam mana tak sama pun dia orang still guna satu bahasa sama. Yes, betul. Untuk Aisyah, So bagi saya rasa kerajaan perlu menitik beratkan mungkin dari aspek perundangan yang mana maybe kita boleh mengetatkan undang-undang tentang diskriminasi ataupun untuk melindungi hak-hak sama rata di antara kaum. So macam yang kita tahu sekarang, walaupun dah lama merdeka, kita still ada diskriminasi, kita masih ada stereotip dalam masyarakat. So maybe daripada perundangan kita boleh memastikan kita punya hak-hak sama rata itu masih dilindungi. Okey, bagi saya pula kan, kerajaan dia ada kuasa besar tau. Jadi mungkinlah kan kerajaan boleh buat satu orang cakap aktiviti, inisiatif, aktiviti, program yang melibatkan pelbagai kaum. Kita boleh libatkan daripada kecil-kecil, orang cakap daripada kecil ni kita nak kukuhkan benda tu. Jadi kita boleh buat aktiviti yang melibatkan kepada kaum. Kan? Yang itulah salah satu peranan kerajaan yang boleh kita buat hari ni. Kita ada pendidikan, kita kerajaan dari segi perundangan dan juga aktiviti-aktiviti yang dapat bantu kukuhkan perpaduan kaum dalam negara kita hari ni. Jadi yang tu secara kesimpulannya untuk peranan kerajaan hari ini, kerajaan amatlah mempunyai peranan penting, dan bagi mengekalkan keharmonian dan keadilan dalam negara kita hari ini, insyaAllah. Jadi yang tu, itu sahaja, yang itulah perbincangan kami, olahan kami pada hari ini. Semoga semua jelas dan bermanfaat kepada orang-orang di luar sana. Jadi wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Daripada video-video tadi, kita dapat mengenal pasti dan mengetahui info-info tentang masyarakat majmuk di negara kita. Kesimpulannya, pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia adalah satu proses yang kompleks dan dinamik. Ia juga memerlukan usaha yang berterusan untuk memupuk sikap saling menghormati dan memahami antara pelbagai kaum dan pelbagai kelompok etnik. Meskipun terdapat cabaran dalam mengekalkan keharmonian kaum, komitmen dan perjuangan untuk mengekalkan perpaduan, toleransi dan perhayatan terhadap kepelbagaian budaya adalah satu kunci untuk memastikan Malaysia terus maju sebagai sebuah negara yang bersatu dalam kepelbagaian. Dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing, masyarakat
masyarakat majmuk ini mampu menjadi asas pembangunan sosial dan ekonomi yang berterusan untuk negara kita. Sekian, terima kasih.